Auzubillahi sami'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan dengan pengusian kita. InsyaAllah hari ini kita akan tengok tentang kemahiran arahan kita. Bagaimana kita nak dalam arahan kita itu, kita consider pelajar dia akan hantar fail itu mengikut mengikut arahan kita dengan memenuhkan butiran-butiran yang tertentu. Kita highlightkan mana yang nak letak di awal sebagai dia punya hasil kerja, mana yang nak letakkan di akhir, supaya memudahkan apabila data itu ataupun feedback daripada pelajar ataupun kita katakan test ataupun hasil daripada pelajar itu bila masuk ke dalam sistem kita secara auto, dia dah susun. So memudahkan kita kemudian data tu ataupun komputer, teknologi itu buat kerja untuk kita, tetapi kita mesti arahkan dia terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Baiklah, kalau kita lihat data, dia akan disusun mengikut nombor, abjad ataupun kelas. Ulang pada kita macam mana. Kita pergi kepada yang pertama untuk IPG lah. Untuk IPG, kebanyakannya kita angka dikenal ataupun kita punya ID. Kalau dalam data tu dipanggil key. Key dia adalah ID, adalah sebagai dia akan menggunakan angka giliran. Dia tidak akan menggunakan IC. So angka giliran biasanya yang diberikan itu dia akan match dengan kita punya BKKP, dia akan match dengan kita punya sistem items. Jadi pelajar dah disusun ikut contohnya angka giliran ni 001 sehinggalah sampai 018 dan sebagainya, 108, beribu-ribu dan sebagainya. So dia akan susun ikut giliran. So bila disusun ikut giliran, mudah untuk kita kemudian nanti untuk kita markah, kita nak check, kita nak transfer markah, sudah dah ikut giliran, tak perlulah kita nak pening kepala nak mencari yang nombor 1, nombor 3. So yang tu saya harap fahamlah. Bila mana data input kita itu susunan dia tidak cantik, so dia akan memeningkan kepala kita untuk kita nak transfer data itu yang boleh menyebabkan salah satu punca kesalahan kita dalam transfer data untuk ke data mentah dan seterusnya untuk kita key in data. Baiklah, yang kedua, abjad susunan biasanya adalah untuk sekolah, untuk di sekolah, abjad susunan dan akan ikut kelas. Sebagai satu contoh, untuk arahan kita kepada pelajar, apabila dia nak menghantar take home test ataupun test ujian dan sebagainya, so kita bagi dia contoh ni. Yang pertama kita katakan dia kena letakkan angka giliran, kemudian underscore, kelas apa ataupun nama. Kelas ni tak perlu pun tak apa. Sebabnya susunan dia akan terus cantik je ikut angka giliran. Bila dia hantar ikut begini, okay, yang penting yang depan ni 201, nanti sistem tu dia akan susun lepas fail 2001 dia akan letak 2002, 2003 dan seterusnya. Okay, yang ni adalah untuk IPG. Sebagai contoh ni lah yang saya berikan. Contoh bagaimana sebenarnya disusun. Ini bukan saya susun, ini sistem susun, tapi dengan syarat kita bagi arahan itu secara spesifik untuk pelajar isikan apa yang dahulu. Kalau kita tak bagi apa dia punya syarat-syarat untuk dihantar nama fail dia itu, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, so payah dia akan menjadi masalah. Ada yang nama dan sebagainya. So bila mana masalah itu berlaku, bila kita nak transfer markah, bila kita nak cari data tu balik, dia tidak mengikut susunan yang sepatutnya. Jadi arahan kita itu dia akan membantu kita untuk akses data itu secara sistematik. So bila mana data itu storan dia ataupun dia store secara cantik, sistematik, so kita boleh akses data itu secara sistematik. So begini, dia akan susun begini. Jadi kalau kita nak buat arahan tu, kena buat yang jelas lah begini. Ni contoh dia yang akan hasil dalam kita punya kerja khusus kita ataupun kita punya whatever feedback daripada pelajar lah. Okay. Untuk yang di sekolah, contohnya dia tak ada nombor yang begini, angka dikenal sekolah pun tak ada. So mereka akan menggunakan nama dan nama pelajar itu disusun mengikut abjad. Jadi bila mana ada kes yang mengikut abjad, kita nak akses pelajar itu mengikut kelas. Sebabnya data pelajar dalam SAPS ataupun SDM rasanya, dia akan ikut susunan abjad. Jadinya adalah terbaik saya cadangkan
kita letakkan nama kelas terlebih dahulu, baru nama pelajar. Kerana apa? Kerana apabila kita letak kelas terlebih dahulu, nanti pelajar akan disusun ikut kelas. Contohnya TESL A. Nanti bila dalam sistem, dia akan keluar TESL A aja. Kemudian barulah dia akan pergi kepada nama. So TESL A yang sama ada 20, dia akan susun TESL A, kemudian baru akan dia pergi kepada Amin. 2 bulat, 3 comot, 4 dogol, 5 E contoh dia. Jadi begitulah. Yang ni sekadar pengusian saya lah. So, untuk kita dapatkan susunan yang cantik dalam kita punya simpanan data itu, untuk mudah kita akses, pastikan arahan untuk kita berikan kepada pelajar kita itu jelas apa yang sepatutnya, sebagai satu contoh, memudahkan kita di kemudian hari. Itu saja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.